Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasitina Amirah binti Adnan, nombor matrik 152125. Saya akan menerangkan tentang pengenalan adat dan pertanahan kaum Melayu di Malaysia. Masyarakat Melayu merupakan masyarakat yang amat menitik beratkan tentang nilai kesatuan dan tingkah laku. Seperti yang kita tahu, adat dan pertanahan kaum Melayu di Malaysia amat dititik beratkan, terutamanya dalam perkahwinan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, adat didefinisikan sebagai satu peraturan yang diamalkan sejak dahulu kala oleh masyarakat setempat sehingga menjadi satu hukum dan peraturan yang diamalkan oleh kaum Melayu pada masa itu. Pantang larang pula merujuk pada sesuatu yang dilarang melakukannya mengikut adat ataupun kepercayaan. Dalam kajian melibatkan 3 isu, iaitu isu yang pertama ialah generasi muda yang kurang pengetahuan mengenai adat perkahwinan dalam masyarakat Melayu mengikut setiap negeri. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka kurang pendedahan ataupun kurang faham bacaan mengenai adat yang diamalkan dalam perkahwinan di setiap negeri. Isu yang kedua pula melibatkan generasi muda yang kurang berminat terhadap pantang larang yang diamalkan dalam perkahwinan masyarakat Melayu di Malaysia. Ini menyebabkan mereka kurang menitik beratkan terhadap pantang larang yang diamalkan oleh masyarakat Melayu di Malaysia. Yang ketiga pula melibatkan generasi muda yang kurang pendedahan terhadap tujuan dan kepentingan adat dan pantang larang yang diamalkan oleh masyarakat Melayu di Malaysia. Hal ini telah menyebabkan adat dan pantang larang Melayu kurang diamalkan dalam kalangan kaum Melayu di Malaysia. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan daripada rakan saya iaitu mengenai objektif kajian. Kami sekumpulan telah bersetuju untuk menetapkan beberapa objektif kajian untuk memudahkan tugasan kami. Objektif kami yang pertama ialah kami akan mengenal pasti adat perkahwinan mengikut negeri di Malaysia. Objektif kedua kami mengenal pasti pantang larang perkahwinan masyarakat Melayu di Malaysia. Dan yang terakhir ialah menjelaskan tujuan, adat dan pantang larang dalam perkahwinan di Malaysia. Seterusnya, kami juga telah menetapkan skop kajian ataupun batasan kajian bagi memudahkan kami melakukan penyelidikan terhadap penduduk di beberapa negeri. Kami telah memilih beberapa negeri sebagai skop kajian untuk melaksanakan tugasan ini. Antaranya ialah Negeri Terengganu, Negeri Sembilan dan Negeri Perlis. Kami memilih lokasi ataupun negeri ini adalah kerana merujuk kepada objektif kajian kami, negeri-negeri ini banyak mempunyai adat dan pantang larang perkahwinannya. Kami juga telah melibatkan 32 orang responden sahaja bagi ketiga-tiga negeri tersebut mengenai pengetahuan penduduk tersebut terhadap adat dan pantang larang perkahwinan dengan menggunakan kaedah soal selidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hidayah binti Abu Bakar bernama matrik 150457 akan meneruskan kepada perkara yang seterusnya iaitu aktiviti dan proses kajian. Untuk aktiviti, kami telah melakukan 4 aktiviti utama iaitu yang pertama, tinjauan awal. Untuk tinjauan awal, kami telah melakukan 2 perkara iaitu mengenal pasti masalah dan memahami masalah. Untuk mengenal pasti masalah, kami telah melakukan perbincangan dengan ahli kumpulan mengenai persoalan atau tumpuan utama kajian dilakukan. Pembincangan dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dan Google Meet. Seterusnya, memahami masalah. Untuk memahami masalah, kami telah mengumpul data dan maklumat berkaitan dengan masalah yang hendak dikaji melalui pembacaan jurnal dan artikel. Seterusnya, aktiviti merancang tindakan. Untuk aktiviti merancang tindakan, kami mengenal pasti tindakan dan penetapan tindakan atau kaedah kajian. Untuk mengenal pasti tindakan, kami telah melakukan perbincangan antara ahli kumpulan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan kajian. Kami telah menentukan matlamat tindakan dilakukan iaitu untuk mengkaji adat dan pantang larang semasa perkahwinan dalam masyarakat Melayu. Seterusnya, untuk penetapan tindakan atau kaedah kajian, ahli kumpulan bersepakat dan bersetuju untuk melakukan tindakan yang sesuai untuk kajian dilakukan. Antara tindakan dan kaedah kajian yang telah dipilih ialah kaedah soal selidik, kaedah kepustakaan dan kaedah rujukan.
Aktiviti yang seterusnya ialah menjalankan tindakan dan kajian. Tindakan dan kajian dijalankan melalui 3 perkara iaitu kaedah soal sidik, kaedah kepustakaan dan kaedah rujukan. Untuk kaedah soal sidik, kami telah menyediakan 1 set soal sidik melalui aplikasi Google Form dan kemudiannya diedarkan melalui aplikasi WhatsApp kepada responden seramai 45 orang dan data diperoleh melalui Excel spreadsheet. Seterusnya, kaedah kepustakaan untuk mendapatkan maklumat dan data melalui penyelidikan pelbagai sumber seperti buku ilmiah dan akhbar digunakan. Seterusnya, kaedah rujukan. Untuk kaedah rujukan ini kami telah menggunakan internet sebagai bahan kami dan setiap data dimuat turun dan digunakan dalam kajian. Seterusnya, aktiviti yang terakhir ialah melakukan penilaian dan refleksi. Untuk aktiviti ini terdapat 2 perkara iaitu analisis data atau penilaian, seterusnya melakukan refleksi. Untuk analisis data, pembahagian tugasan mengikut setiap ahli dan data yang dikumpul, dianalisis dan dilakukan penilaian. Yang terakhir ialah refleksi. Refleksi dilakukan oleh setiap ahli kumpulan. Refleksi ini bertujuan untuk memastikan isu atau permasalahan kajian dapat dikenal pasti melalui kaedah kajian serta tindakan yang telah dilakukan dengan betul. Seterusnya, refleksi dilakukan untuk menilai terhadap kajian yang dilakukan sama ada berjaya ataupun tidak. Nama saya Muhammad Naim Syazwan bin Muzani, nombor metrik 151845. Baiklah, saya akan membentangkan analisis dapatan kajian terhadap 32 orang responden. 25 responden atau 78.1% berumur 18 hingga 21 tahun, manakala 7 orang responden atau 21.9% dalam lingkungan umur 22 hingga 25 tahun. Responden wanita ialah 21 orang atau 65.6%, manakala 11 lelaki bersamaan 34.4%. Kami juga telah menetapkan responden kepada 11 bagi negeri Perlis dan negeri Sembilan, manakala 10 bagi negeri Terengganu. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian 1 iaitu adat perkahwinan. Majoriti responden iaitu 90.6% atau 29 responden masih lagi mengetahui bahawa adat perkahwinan merenjes air mawar masih lagi dikekalkan sehingga kini, manakala hanya 2 responden atau 6.3% yang tahu bahawa adat berandam dan berasah gigi masih lagi dikekalkan. Bagi soalan 2, data ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa majoriti responden masih mengetahui tentang adat-adat perkahwinan seperti bersanding, bertunang, berinai, meminang dan merisik. Bagi soalan 3 yang memfokuskan tentang adat perpatih, sebanyak 27 responden atau 84.4% mengetahui tentang adat negeri Sembilan ini yang tidak membenarkan perkahwinan sesama suku. 3 adat perpatih yang lain kurang diketahui dengan perkahwinan ganti tikar sebagai data terendah iaitu 9.4% mewakili 3 orang responden sahaja. Kita beralih kepada bahagian 2 iaitu pantang larang. Majoriti mengetahui bahawa kaum Melayu mempunyai pantang larang tersendiri dalam perkahwinan dengan 17 orang responden atau 53.1% menjawab sangat setuju. Seterusnya, sekiranya responden ingin berkahwin, 11 di antara mereka atau 34.4% memilih jawapan sangat setuju untuk mengikut pantang larang yang telah ditetapkan oleh kaum Melayu dan hanya 4 responden tidak setuju iaitu 12.5%. Seterusnya, 40.6% atau 13 orang responden tidak setuju dengan pantang larang dilarang memandang cermin semasa disolek oleh jurudandan. Data tertinggi bagi pantang larang jangan keluar rumah dengan pasangan selama 40 hari sebelum bernikah ialah 11 orang responden atau 34.4% mengatakan setuju. Akhir sekali, sebanyak 12 orang mewakili 37.5% tidak setuju tentang pantang larang elakkan minum air soya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khairunisa binti Rusdi bernombor metrik 150968. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan apakah tujuan sebenar adat dan pantang larang perkahwinan dalam kalangan kaum Melayu dilakukan. Untuk bahagian ini, kami telah melakukan beberapa pencarian di internet dan memperoleh info berkaitan sebagai dapatan kajian. Berikut saya sertakan beberapa adat dan pantang larang yang boleh dikatakan agak popular dalam perkahwinan kaum Melayu. Antaranya ialah jangan keluar bersama pasangan selama 40 hari sebelum diijab kabul. Pantang larang ini bertujuan untuk mengelakkan tumahan masyarakat, untuk mengawal nafsu dan juga untuk menimbulkan rasa rindu. Perasaan yang timbul itu akan membuatkan wajah pengantin lebih berseri-seri. Selain itu, jangan tidur di rumah orang lain untuk menjaga nama baik keluarga serta bimbang terkena ilmu sihir. Yang ketiga, jangan bebas keluar ke mana-mana. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan kedua-dua pihak antara lelaki dan perempuan melanggar hukum agama dan melakukan perkara yang tidak baik semasa dalam tempoh pertunangan.
Seterusnya, jangan makan nasi gula yang berkuah untuk mengelakkan perut buncit. Dan seterusnya, yang kelima, elakkan makan ulam yang berbau seperti petai dan jering. Kerana kita tahu ulam dan jering ini merupakan bau yang kuat, jadi dibimbangi mulut akan berbau tidak enak ketika berhadapan dengan tetamu. Baiklah, yang keenam, jangan bercermin semasa disolek oleh jurudandan untuk mengelakkan diri dari terkena sihir dan menghilangkan seri muka. Yang ketujuh, elakkan juga minum minuman bergas. Minuman bergas ini sangat manis dan ia boleh mengakibatkan kencing manis dan dikatakan lelaki akan mengalami masalah ketika bersama. Dan yang terakhir, elakkan minum air soya kerana air soya tidak elok untuk alat kelamin. Akhir sekali, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Al-Amin atas segala bimbingan yang diberikan. Selaku Ketua Kumpulan, refleksi yang dapat saya berikan ialah setiap ahli kumpulan memberikan kerjasama yang baik sepanjang kajian ini dilakukan. Setiap ahli memberikan kerjasama dengan sentiasa memberikan pendapat masing-masing semasa sesi perbincangan dilakukan, sekaligus melancarkan proses kajian ini bermula daripada perancangan idea sehinggalah laporan infografik yang lengkap. Kekangan tidak dapat bersemuka bukanlah satu halangan untuk kami terus berkomunikasi dan setiap pembahagian kerja juga telah dilaksanakan secara adil. Secara ringkasnya, saya berpuas hati kerana dapat melengkapkan kajian ini dengan jayanya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi dengan limpahan rahmat, nikmat masa dan tenaga yang dianugerahkan. Akhirnya kami berjaya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Pertama sekali, saya ingin mendedikasikan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah kami, Dr. Al-Amin Maidin, kerana telah banyak memberi tunjuk ajar dari awal sehinggalah kami mampu menyiapkan tugasan yang diamanahkan. Tidak dinafikan bahawa kami sememangnya terpaksa menghadapi beberapa kekangan. Walau bagaimanapun, kami akhirnya percaya menangani masalah ini dengan baik kerana setiap ahli kumpulan telah menjalankan tanggungjawab mereka dengan sangat bagus. Kami sentiasa memberikan respon yang terbaik ketika sesi perbincangan dalam talian dijalankan. Walaupun masing-masing mempunyai urusan peribadi yang perlu diuruskan, tetapi kami tetap mampu menyiapkan kerja tepat pada waktunya. Tugasan juga telah dilakukan dengan betul dan berkait dengan isu yang dibincangkan. Sesungguhnya, pengalaman yang saya dapat sepanjang menjayakan tugas ini tidak dapat saya lupakan kerana ia telah banyak memberikan pengetahuan dan pengajaran kepada diri saya sendiri. Terima kasih. Refleksi saya mengenai tajuk ini adalah saya dapat mengetahui tentang adat dan patah yang diamalkan oleh masyarakat Melayu, terutamanya di Malaysia. Sebagai contohnya, saya dapat mengetahui tentang adat berasah gigi. Ini dilakukan kepada anak dara sebelum perkahwinannya untuk meratakan semua saiz gigi mereka sebelum perkahwinan. Oleh hal yang demikian, saya dapat mengetahui tentang kepentingan terhadap adat dan patah yang diamalkan oleh masyarakat Melayu di Malaysia. Alhamdulillah, dengan izinnya dapatlah saya dan ahli kumpulan menyiapkan tugasan yang diberikan ini dengan jayanya. Terima kasih diucapkan terutamanya kepada Dr. Amin kerana sudi memberi tunjuk ajar kepada kami dan terima kasih juga kepada ahli kumpulan kerana sudi bekerjasama dalam menyiapkan tugasan ini. Banyak ilmu dan input yang baru yang saya peroleh sepanjang menyiapkan tugasan ini antaranya ialah wujudnya pantang larang dalam perkahwinan masyarakat Melayu seperti jangan makan nasi dengan gulai beberapa bulan sebelum majlis perkahwinan untuk mengelakkan perut buncit. Akhir sekali, semoga usaha dan semangat yang ditunjukkan oleh ahli kumpulan ini untuk menyiapkan tugasan dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya kelak. Pengalaman saya sendiri dalam menyiapkan tugasan ini ialah saya dapat memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai kebudayaan Melayu dari segi adat dan pantang larang dalam perkahwinan. Melalui pandangan saya sendiri, majoriti kaum di Malaysia mempunyai adat dan pantang larang dalam perkahwinan yang tersendiri. Terdapat juga penduduk yang masih mengamalkan adat dan pantang larang ini walaupun sehingga zaman moden ini. Hal ini disebabkan mereka berpendapat bahawa adat dan pantang larang ini ialah satu nasihat daripada nenek moyang mereka sejak dahulu lagi. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang bertugas lumus dan bekerja sama dalam menyiapkan tugasan ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Dr. Al-Amin kerana sudi memberi tunjuk ajar dalam menyelesaikan tugasan ini. Sekian itu sahaja daripada saya.